Hai, bismillah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Anda bersiaran lagi bersama kami berdua di Iris Wanita. Saya Zura Mokhtar dan juga rakan penyampai. Dan saya Ana Samsudin. Macam biasa, kita akan menceriakan hari anda. Dan juga kita nak manfaatkan anda dengan ilmu-ilmu yang kita akan kongsikan pada hari ini. Pastinya tajuk hari ini, topik utama kita hari ini akan memberi manfaat dan boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Itu yang paling penting kan, Zura, kan? Betul. Hari ini kita bersiaran daripada Kasapuri, Kuala Lumpur ya, dan 30 Oktober 2022 ni, Yana. Okey, macam kita dah tahu lah, sekarang ni dah Oktober. Bulan depan dah pun lagi beberapa hari lagi dah nak memasuki bulan November. Lepas tu akhirnya Disember. Kalau sebut je pasal November, Disember, kita dah tahu dah kita nak masuk ke tahun baru. Jadi macam mana dengan anda punya azam ni? Yana sendiri, azam dah tercapai ke belum ni? Azam saya macam tu kan. Sikit lagi. Tak ada, sebenarnya saya tak adalah banyak azam sangat. Sebab bagi saya macam kita tak ikut tahun. Azam kita dah tak ikut tahun dah, kita ikut bulan. So Alhamdulillah yang tercapai dah. Azam kita besar-besar wak. Contoh macam kita nak anak kedua, sampai. Maksudnya kita nak kuasai main platform digital TikTok, sampai. Macam tu lah. Nak kumpul followers kan? Kumpul followers sampai. Kan? Zura macam mana? Azam saya biasalah, kalau perempuan tu azam dia lagi-lagi nak kurus, lagi-lagi nak kurus. Oh ya ke? Tapi kurusnya tak juga, makan kan. Dah cukup kurus dah ni. Jangan nak lebih-lebih lagi, nanti jadi macam tinggal tulang. Yelah, sebab macam awak cakap lah, nak perkasakan TikTok kita punya digital ni, kenalah sentiasa cantik kan. Macam tu. Macam Yana jugalah selalu online dekat TikTok, Facebook dan sebagainya kan. Dah biasalah kita ni zaman era yang orang kata zaman media sosial ni kan. Ramai yang memang rasanya kita ada media sosial. Ya, begitu juga bila kita cerita pasal media sosial sekarang dah jadi orang kata penting tak penting, tetap penting. Sama juga ni, kita nak cerita pasal media sosial, kita ada media sosial kita sendiri tahu. Iris Wanita. Pada penonton di rumah, saya tak minggu cakap tolonglah follow kita. Tapi kalau rasa macam hari ni tak follow lagi, rasa nak follow, boleh cari je dekat Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Semua nama kita sama je, Iris Wanita. Sebab kita akan kongsikan tetamu-tetamu kita siapa, apa topik kita minggu ni. Kalau orang cakap pagi-pagi hari Ahad ni, faham-faham je lah kan. Mungkin juga ada di antara anda yang sibuk memasak ataupun mengambil masa hujung minggu ni untuk keluar berjalan-jalan bersama keluarga. Jadi orang kata kalau tak sempat nak saksikan kami pagi ni pukul 11 pagi ni di TV1, anda boleh menyaksikan ulangan kita pada pukul 4 petang nanti. Lepas tu kalau tak sempat juga, bolehlah tengok dekat YouTube balik. Segala episod Iris Wanita semua kita compilkan dekat YouTube dan anda boleh saksikan balik ulangannya lah kan. Betul. So kita ada lagi lah. Apa lagi? Dia kata di era global digital semua orang mesti ada email kan. Kita email ni penting sebenarnya. Kalau nak ada apa-apa idea, nak emailkan kepada kami ataupun nak suggest diri sendiri nak masuk TV dekat Iris Wanita, manalah tahu kan. Boleh pergi dekat email kita di iriswanita@gmail.com. Betul. Jadi ingatlah kita punya email. Okey. So sebenarnya kita dah sediakan topik kita pada hari ini, iaitu kuasai digital, kuasai ekonomi. Jadi sebelum tu biasanya kita akan parody dulu untuk menggambarkan topik kita hari ini. Jom kita saksikan parody yang kita sudah sediakan. Krepek. Siapa nak beli krepek? Mari. Murah. Aku ada idea. Ada orang kata kalau kita buat live, mesti ramai orang nak beli. Assalamualaikum. Nama saya Markona.
Marcona Krepek. Saya dikenali sebagai Marcona Krepek. Okey, hari ni saya sebenarnya first time buat lagi. Jadi hari ni saya jual pada anda semua. Saya nak jaga saya ada krepek. Macam-macam krepek kat sini. Ada krepek pelik, ada krepek ubi, ada krepek apa ya? Krepek bawang, macam-macam lah. Kalau siapa datang sini, kita bagi special istimewa. Boleh taste sekarang dekat kedai. Free taste. Rasa ni positif. Bila kita makan saya. Rasa macam awal-awalan gitu. Okey, siapa nak bagi? Boleh komen sekarang. Nak beli. Cepat sekarang. Jangan lupa saya keluar. Okey, boleh share live. Live saya di Diana ataupun di dalam social media. Ada sekarang. Komen nak beli. Okey. Apa ni? Tak ada orang komen pun. Tak percaya ke? Okey, saya nak buat promosi. Siapa yang beli kerepek saya, 1 free 20. Beli 1 free 20. Siapa nak beli? Komen nak beli sekarang. Cepat. Beli satu free 20. Beli satu free 20. Beli satu free 20. Beli satu free 20. Aku tersilap lah. Rugilah aku. Matilah nak. Banyaknya komen. Alah, matilah. Silap taktik. Itulah Cik Marcona. Nak meniaga live ni kena ada ilmunya. Kan dah rugi. Siapa nak tanggung? Aduh, Marcona. Macam mana tu pun Cik Marcona nak meniaga tu. Dia sebenarnya tak salah. Kalau kita tengok, dia cuba untuk menguasai platform baru. Yes, iaitu digital platform meniaga. Kalau kita tengok kan Yana kan di era globalisasi ni, orang kata kebanyakannya semua di hujung jari. Tapi waktu awal tahun sebelum kita mengalami pandemik COVID-19, rata-ratanya mungkin ada kaum wanita yang macam tak nak ambil peduli pun pasal digital ni, biarkan saja. Tapi bila-bila mulanya PDPR, terpaksa mengajar anak secara atas talian ni, mulalah ibu bapa ni baru mula belajar kan. Tu yang kita kata segalanya hujung jari. Dan lepas daripada pandemik ni juga Yana, kita mengaji boleh buat online. Kelas PDPR tu pun, tuition pun sekarang dah secara online kan. Semuanya berada di hujung jari. Apa lagi kan? Lagi-lagi kita berniaga. Shopping pun online tu yang tadi Marcona jual kerepek tapi salah pula teknik. Dia rugi pula. Bukan dia salah, sebenarnya dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu. Tapi sebab itulah kita nak gali ilmu tu pada penonton di rumah. Kalau nak tahu ilmu hari ni kita nak bawa kepada anda, jom kita fokus sebab kita bawakan tetamu kita pada hari ini memang tepatlah orangnya. Memang orang yang betul-betul menguasai digital dan platform. Sekaligus kita menguasai ekonomi kita. Betul. Kenalkan siapa tetamu kita Yana hari ni? Okey, sekarang kita di set kita, sekarang kita ada Datin Sri Harni Muhammad, selaku pengerusi Pertubuhan Generasi Digital Malaysia, PGDM. Selamat datang. Terima kasih. Ya. Saya nak ucap terima kasih semua kerana sudi jemput kami datang pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih kembali sebab juga luang masa bersama kami sebelahnya. Dan di sebelahnya kita ada Puan Rosilawati Ismail, selaku usahawan gig ekonomi. Selamat datang juga. Ya, terima kasih. Ada masa kita berjumpa di dalam set ni. Kalau tak, mungkin kita akan berjumpa dalam maya kot, sebab kita masing-masing dalam era digital ni kan. Kita ada 2 tetamu wanita hebat di studio ni kan. Tapi saya memang tertarik Yana dengan Datin Sri Harni, iaitu pengerusi Pertubuhan Generasi Digital Malaysia ataupun PGDM. Mungkin secara permulaannya Datin Sri boleh ceritakan sedikit tentang Pertubuhan Generasi Digital Malaysia ni. Ya, terima kasih. Sebelum tu saya nak ucapkan pada seluruh warga RTM dapat menjemput kami, dapat peluang. Saya pun tidak sangka ni tiba-tiba dapat jemputan. Rezeki. Ya, rezeki. Kita berjumpa. Ya. Jadi saya jumpa Yana, saya nampak dia bersenyum, saya agak kira lah. Kalau tak tu agak kangkabut. Okey, berkenaan dengan Pertubuhan Generasi Digital Malaysia ya. Ini dah ditubuhkan beberapa tahun yang lepas. Saya berfikirkan kita elok adakan satu pertubuhan ini. Kita ni dalam generasi digital, tetapi banyak penggunaannya agak daripada warga ni agak kurang. Jadi saya ingin kumpulkan mereka yang skillful, yang expert, ya, developers di bawah satu umbrella. Kan, and create the awareness to the public, to the society. So dalam pada tu saya rancang secara sendirinya dalam my own capacity, with my own budget of course. Saya tidak ada
ada sumbangan atau tidak ada loan or anything semua saya sendiri, dan saya dapat kawan-kawan yang sanggup bersama saya. Itu agak berat dia nak menjalankan satu Betul. So pertubuhan ini bergerak sendiri sampai pada tahap kita PKP PKP, dan kita tak dapat nak teruskan dengan program-programnya. Okey, jadi tangguhlah. Jadi tangguh. Baru selepas 2 tahun ni kita dapat merasakan betapa digital ni Sangat penting. dan sangat manfaat. Itu lepas dah buka PKP ni tu yang teruslah kan macam-macam program yang kami nak Maksudnya jalankan. idea tu tercetus sebelum PKP lagi. Sebelum PKP, tapi setelah PKP tu Kita rasanya dapat lebih teruskan. bersemangat. Ni digital ni menolong dalam kita lockdown, we cannot move anywhere. Betul, kita terus pandang ke depan lah untuk Ya. ni kan. Betul. Okey, Puan Roslawati iaitu seorang usahawan wanita gig ekonomi. Apa pandangan puan tentang era digital kita pada masa ini? Bagaimana dengan penekanan yang diberikan kepada wanita? Adakah wanita kita ni dilihat telah pun bersedia menghadapi era digital sebenarnya? Alhamdulillah Zura dan Yana. Di era digital ni ialah sebelum PKP pun sendiri kita boleh lihat betapa ramai sebenarnya yang mengambil maknanya yang mengambil peluang era online ni sebenarnya untuk nak mengetengahkan ataupun mempromosikan produk-produk tersendiri Secara online. Jadi, secara online. Jadi waktu tu kita tahu bahawa dari orang dari mana-mana sekalipun boleh akses kepada produk kita kan. Jadi mengambil kira peluang online itu sendiri maknanya tidak ada keterbatasan di situ. Tidak ada apa pun yang boleh membataskan kita ni untuk supaya orang tahu apa yang kita buat, apa yang kita usahakan, apa yang kita pasarkan. Jadi mengambil peluang online itu sendiri, jadi tidak ada apa kita panggil, tidak ada sekatan pun dan maknanya semua orang boleh tahu. Semua boleh tahu. Semua orang boleh tahu apa yang kita usahakan. Jadi sebab itu di situ kita perlukan ilmu. Kita perlukan ilmu, maknanya kita tahu di media sosial yang mana yang boleh kita kuasai supaya orang ramai boleh akses kepada apa yang kita usahakan. Yelah, sebelum ni kita merasakan macam segalanya untuk mencapai ke era digital tu seolah-olah macam satu jurang kan. Tapi lepas daripada berlakunya PKP ni seolah-olah sebenarnya ia banyaknya memberi hikmah kan kepada kita supaya masuk ke dalam era digital ini. Okey, banyak lagi yang kita nak sembangkan dengan Puan dan Datin Seri. Tapi apa pun sebelum tu kita berhenti rehat seketika dan kita kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan Iris Wanita Dinamik Karisma Inspirasi. Ini inspirasi yang kami nak kongsikan kepada anda dan melalui topik kita hari ini. Kuasai digital, kuasai ekonomi. Macam mana kita nak kuasai digital? Macam mana kita nak kuasai ekonomi selepas itu kalau kita tak faham apakah maksud digital ataupun ekonomi digital. Jadi saya nak tanya terus kepada Datin Seri. Datin Seri kan tahu, mesti dah faham dah. Memang paling arif lah pasal digital ekonomi. Ekonomi digital ataupun apakah digital? Orang kalau saya lah digital, saya ingat nombor metrik tu tahu. Nombor apa semua. Digits je. Yeah. So mungkin boleh explain. Nak betulkan sikit, bukan yang paling arif, tapi banyak yang kalangan kita semua. Tak apa, kita akan bertanya dua-dua juga. Digital okey, ekonomi digital ni ialah something yang you usahakan di dalam alam maya. Di dalam digital, you buat ekonomi in digital, dan you buatkan it's like a business. Seperti biasa you buat bekerja yang in form of using internet and a software system boleh menjalankan secara otomasi. So you tidak perlu berada di satu tempat itu, dan you boleh berkomunikasi antara satu point ke satu point menggunakan internet. So the digital ia dah ada satu yang in form of text also.
yang boleh transpire satu maklumat kepada di satu sebelah sana, dan bukan satu tempat saja, dia boleh secara cepat kepada banyak area. So dalam pada itu bukan secara itu saja, dan ia mendatangkan faedah kepada pengguna. So of course kalau faedah itu kita nak cari dari segi apa? Income, return, Pengetahuan. Pengetahuan, menjimatkan masa. Kalau menjimatkan masa, dah menjimatkan, then of course cost is reduced. When cost is reduced, of course your profit is more. So itu digital. So dalam era ni kalau kita ambil mudah, ambil ringan, kita tak nak bukan kita tak nak, atau kita miss out lah daripada perkembangannya digital ni, sistem ni, kita akan ketinggalan. Contoh-contoh digital yang kita boleh yang paling mudah lah. Paling mudah yang kita nak pergi, kita boleh buat kita punya payment online, Yes. Jangan pergi jauh, kita pergi parking, kita tak payah beli tiket lagi. Kita dah ada semua all in a card. Keselamatan pun kita ada. Kita perempuan tak perlu keluar daripada driving seat. You just tap and then you are safe. Maksudnya kalau kita masuk tol pun, kita just tap saja. Itu bukan mendatangkan faedah untuk kita, tapi bukan in terms of economy tu kan, tapi sebab kita mudahlah usaha kerja tu. Cuma yang dalam ekonomi, there must be a business where we can conduct, which I think our friend can share with us. Jadi itu segi keselamatan bagi wanita, Baiklah, kita dah tahu dah pasal digital. Maksudnya digital ni banyak benda, platform yang melibatkan teknologi. Dan juga kita nak tanya Puan Sheila. Tadi kita sebut pengusaha gig, GIG. Kalau saya memang lahir daripada bidang seni. So saya dah faham gig dulu. Kalau kita main muzik, konsert gig apa semua, kita secara kecil-kecilan kat mana-mana pun kita buat konsert tu. Maksudnya macam mobile, senang sangat bergerak dekat mana buat konsert tu. Tak dulu secara besar-besaran, kecil-kecilan ataupun kan. Tapi kita nak tahu dari sudut ekonomi gig, apakah itu gig punya konteks dalam ekonomi? Okey. Dari segi ekonomi, sebenarnya gig tu dia boleh kita katakan dia macam live show sebenarnya, ataupun dari segi engagement kita, maknanya kita sebagai usahawan, kita boleh berinteraksi dengan sesiapa saja yang berminat dengan apa yang kita usahakan. Okey. Jadi sebenarnya dengan gig ekonomi ni sangat-sangat memberikan manfaat kepada kita semua. Apatah lagi sebagai seorang wanita, even sebagai seorang suri rumah pun, Yana, Zura. Sebab ialah suri rumah ni kita tahu kan, never ending job sebenarnya dekat rumah. Tetapi dalam masa yang sama, suri rumah ni boleh jana income, boleh jana pendapatan melalui platform digital, melalui platform online ini. Bayangkan, saya suka, saya dah ramai bimbing wanita, kebanyakannya suri rumah di bawah saya, yang boleh menjana income sehingga RM50,000 sebulan, RM70,000 sebulan, even sampai RM150,000 sebulan. Dengan platform digital sahaja. Jadi berkonsepkan gig ekonomi ni, kita ni tak perlu dah nak bekerja 9 to 5 kan, 9 ke 5 sepenuh masa. Kita boleh buat anytime, anywhere, tak kira masa di mana sahaja. Saya seronok juga dengan rakan-rakan saya yang juga berkecimpung dalam gig ekonomi ni. Jadi mereka kata, kita ni kan Kak Sheila, kita hanya perlukan secangkir kopi dan sebiji smartphone sahaja. Dan juga internet. Yes. Yang sudah tentu ada datanya. Ada mobile datanya kan. Ada internetnya. Jadi hanya itu sahaja yang kita perlu, dan sudah tentu kita perlu dibekalkan dengan ilmu. Betul. Ilmu tu sangat penting. Perlu ada. Ramai juga di bawah saya yang walaupun mereka ini berusia 40-an, 50-an kan, yang mungkinlah kita nampak mereka ni bukannya IT literate, tetapi mereka sanggup untuk belajar. Asalkan sanggup untuk belajar saja, maka mereka boleh menguasai online marketing ini.
bidang ekonomi secara menguasai ekonomi digital ini. Itulah yang kita nak terapkan dengan kaum wanita kita kan. Okey, tak dinafikanlah ada wanita yang mengambil langkah untuk berhenti kerja untuk membesarkan anak-anak ataupun menjaga keluarga, tetapi itu bukanlah orang kata satu titik nokta untuk mereka dalam mencari rezeki untuk keluarga, membantu suami dan sebagainya kan. Jadi boleh melakukan perniagaan di rumah, tapi apa pun yang penting macam Puan Sheila katakan tadi, ilmu tu itu yang ada yang paling penting. Bukan saja kita online kan, kita kena ambil tahu juga ilmu untuk memastikan produk kita tu terjual dengan lebih baik lagi lah kan. Okey, pada pandangan Datin Sri sendiri, apa yang Datin Sri tengok lah kan, adakah Datin Sri menilai kaum wanita kita pada ketika ini telah pun berada di tahap yang orang kata bersedia sebenarnya untuk memasuki ke era digital ini, ataupun ada juga antara mereka ni yang masih takut-takut nak masuk, rasa macam tak boleh, tak faham. Sebab kalau kita tengok, okey, mungkin kaum remaja ni lebih pandai, tapi yang dah berusia antara 30 ke 40 tahun mungkin lambat sikit. Jadi apa pandangan Datin Sri mengenainya? Ya, itulah kita cabarannya nak how to educate them ya. Sebab mungkin mereka rasa benda ni satu cabaran, mereka takut itu satu scam ya. So, kita kena educate how exploration tu dapat meyakinkan mereka apa yang mereka perlu tahu, bagaimana. So, itulah dia. Wanita ni biasa bila kan ada yang kuat terus suka ya, terus dia faham, dia suka. Jadi tapi ada yang kebanyakannya tu bila rasanya tu mungkin tak nak serabut, dia tak rasa, tidak ada yang mungkin tak selamat. Jadi kita perlu educate how to explore benda ni and how to understand. So bila dah dapat keuntungan tu dah tak boleh dah dia dah terus rasa seronok dengan menguasai penggunaan digital. Itulah, kena sentiasa bersedia jugalah kan. Jangan takut-takut. Sebab kita pun risau juga, kawan-kawan wanita ni kadang bila dah tahu main internet, kadang tertipu pula dengan scam tu. Yang ada macam-macam scam lover ke apa kan. Mungkin sebenarnya diorang ada kekangan lain, iaitu diorang tak ada masa. Diorang tak ada masa, dan mungkin diorang rasa macam diorang ni tak ada, apa orang kata, tak ada kemahiran untuk menjual. Tetapi kita ada satu soalan, kita nak tanya, betul ke kalau kita nak kuasai digital dan kuasai ekonomi, kita mesti berniaga? Tapi soalan tu saya nak simpan dan kita akan rehat sekejap selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama sebab dengan kita ada ni, kita ada bingkisan istimewa dia ni. Betul, kita ada tentang wanita bingkisan yang berjaya. Nak tahu siapa wanita hebat ini, kita saksikan bingkisan dia. Jom. Sesungguhnya, peranan dan sumbangan yang dimainkan oleh wanita dalam pembangunan negara begitu besar dan tidak ternilai harganya. Malah tiada siapa dapat menyangka betapa pentingnya peranan golongan wanita dalam mengait dan menyulam kisah kejayaan sesebuah keluarga mahupun negara. Komitmen, kesabaran dan kecekaran wanita yang berjiwa besar memberikan inspirasi buat semua. Kokila Vani, anak perempuan Vadivelu, seorang yang peramah dan mudah mesra, menjadikan beliau mudah didekati dan disenangi. Saya kerja di satu firma yang besar selama 6 tahun. Selepas tu saya rasa saya perlukan satu perubahan dalam hidup saya. Saya perlukan sesuatu yang lebih kepada saya. Sebab saya masa tu saya pun tak tahu apa yang saya nak. Bila orang kata, you kena ada plan, you kena ada 5 tahun you nak kat mana, 10 tahun plan, saya rasa itu semua tak boleh. Ketika umur 13 tahun, beliau diuji dengan kehilangan ayahnya dan merupakan idola dan pendorong kehidupan seharian. Saya rasa orang yang paling saya suka dalam hidup saya merupakan arwah ayah saya. Dia memang dari kecil dia mengajar saya untuk masuk pertandingan syarahan, pertandingan cerita dan berbagai-bagai macam lah. So nak katakan saya punya keyakinan dalam pertuturan atau cara saya bercakap semuanya bermula daripada pengajaran arwah ayah saya. Detik yang paling derita untuk saya ialah bila dia meninggal. Saya berumur 13 tahun, tak begitu faham apa yang berlaku, tanpa seorang yang idola hidup saya tiba-tiba dia meninggal. Baru masuk
teenage age, satu fasa yang memang orang kata susah atau rebellious stage, cuba cope dengan kehilangannya. Macam mana saya cuba cope dengan kehilangannya? Ialah cuba menjadi siapa yang dia menjadi. So saya rasa saya pun cuba menjejak semua langkah yang dia buat untuk supaya memori dia memang terpahat dalam hati saya. Beliau juga inginkan kelainan dan perubahan dalam kehidupan seharian, lebih-lebih lagi apabila beliau berada dalam golongan profesional. Tahun 2021 merupakan tahun yang cukup bermakna bagi beliau selepas beliau diangkat sebagai pengerusi Jawatankuasa Peguam Selangor yang lebih menakjubkan. Sepanjang 56 tahun Jawatankuasa itu ditubuhkan, beliau merupakan wanita pertama yang dilantik sebagai pengerusi dan termuda. Memang bila you paling down akan ada satu benda yang akan just spark you, itu yang saya kata, bila you paling down jangan you sepatutnya happy, sebab bila you paling down itulah adalah masa yang paling penting dan paling berkuasa untuk for you to ubah 100% hidup you. 360 you boleh ubah. Bila you kat tempat yang selesa atau 50-50, your life is 50-50, you tak akan buat perubahan. Sebab you takut yang 50% yang you ada rezeki itu pun akan hilang. Tapi bila you paling down, percayalah saya, you akan rasa tak ada apa pun nak untuk hilang. Hilang, you continue lah kat down. Tapi kalau you naik, you boleh buat sejarah. Itulah yang berlaku kepada saya. So masa tu saya tak begitu happy. Saya rasa apa saya nak buat. Saya rasa macam saya dalam jawatankuasa pun tapi tak boleh buat perubahan. So saya bukan dalam satu posisi yang tinggi atau dalam posisi yang boleh buat perubahan. You kena jadi pengurusi baru boleh buat perubahan. Memang merupakan shock kepada semua orang sebab negeri Selangor tak pernah ada pengerusi perempuan. So saya tiba-tiba pun khawatir. 56 tahun. Itu satu masa yang sangat lama. Saya pun takut jugalah. Macam mana ni? Boleh ke? Adakah ahli-ahli peguam lain di Selangor akan terima saya atau akan undi untuk saya? So chances are kalau kalah, I keluar. Balik kepada hidup saya, mungkin balik kepada firma saya dan buat kerja sebagai seorang peguam biasa. Tapi kalau menang, saya boleh buat perubahan kepada negeri saya yang merupakan ada 7,300 ahli peguam di negeri Selangor. Adakah negeri Selangor sudah bersedia untuk bukan sahaja pengerusi perempuan yang pertama tetapi juga seorang pengerusi perempuan yang muda? Dan dengan rahmat Tuhan, saya menang pada tahun 2021 dan menjadi pengerusi Jawatankuasa Negeri Selangor perempuan yang pertama dan yang paling muda. So bila saya jadi pengerusi, walaupun saya memperkasakan hak-hak wanita peguam dan sebagainya, saya rasa kita kena, apa yang kita nak memperkasakan adalah satu jawatankuasa peguam negeri yang menolong semua orang. Saya dah beritahu peguam-peguam muda, tolonglah jangan masuk dalam profesion undang-undang. Satu benda yang kita kena faham adalah profesion undang-undang adalah satu pengajaran harian. Hari-hari saya belajar. Bila saya ada kes untuk esok pun, hari ini, malam ni saya kena belajar juga. The learning never stops. Jangan fikirkan pasal duit dulu. Duit akan datang. Rezeki tak pernah salah alamat. Tapi tolong brush up your skills dulu. Belajar dengan pengajar yang bagus, yang akan pastikan yang you akan menjadi satu aset kepada Badan Peguam Malaysia. Dia, Kokila Vani, anak perempuan Vadi Velo.
Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Iris Wanita dan kita masih lagi membicarakan mengenai kuasai digital, kuasai ekonomi dan kita ada tetamu kita di studio pada hari ini. Baiklah, kita sambung balik perbincangan kita. Saya nak bertanya kepada Datin Sri. Sebenarnya ada wanita, mungkin ada wanita yang berminat untuk menceburi bidang digital ini tetapi masih lagi tertanya-tanya dan mungkin juga diorang ni macam rasa okey, nak mulakan platform digital, nak memulakan ekonomi digital ni perlu ke menjadi peniaga, menjadi usahawan ataupun jadi duta produk ke apa untuk menjual? Maksudnya perlu ada sesuatu untuk dijual ke atau bagaimana untuk memulakan platform digital ni sebenarnya? Okey. Ya, soalan tu menarik tu ya. Mereka jangan terhad hanya kepada produk sahaja bila kata ekonomi, bagaimana untuk menjalankan perniagaan. Bukan terhad kepada produk fizikal, kita nampak nak jual buku atau nak jual barang-barangan ya. Ia boleh juga kepada skill. Mungkin kita adalah penulis buku, kita boleh siarkan bagaimana penulisan tu boleh di online kan. Dan dia ada platform di mana buku-buku boleh dijual secara Online. e-book. So di situ pun boleh mendatangkan pendapatan. Macam perkhidmatan jugalah Ya, kan? satu perkhidmatan. Itu salah satu contohnya lah. So it doesn't have to be a physical product. Dia boleh sekali skill. Okey, tulisan buku seperti apa lagi dia boleh jual secara dia punya apa yang dia ada punya skill ya. Itu salah satu contoh lah sebab saya suka Menulis. Nulis ya, you put it up. Ada orang suka seperti social media memasak ya, dia memasak, dia suka memasak. Saya explore lah juga tu macam mana nak masak, hari-hari nak masak kan, tapi banyak kerja, buatlah juga join mereka bagaimana dengan cikgu apa semua kan, bagaimana nak buat. So I know actually how to develop on mungkin Puan Sheila Puan Sheila maksudnya menulis. Mungkin Puan Sheila pun ada juga pengalaman nak dikongsikan kan. Ya, itu yang menarik. Macam mana Puan Sheila memandang? Sebenarnya kita tak perlu pun nak kena ada produk sendiri ya. Nak kena, maknanya ialah kalau kadang-kadang, tapi bagusnya bila kita ada skill seperti yang Datin Sri utarakan sebentar tadi. Bila kita ada kemahiran kita sendiri, kita boleh tukarkan ya kemahiran kita tu menjadi kepada menjana pendapatan. Sekarang ni kan ramai kita lihat ya, mereka yang pandai masak dan kadang-kadang mungkin tidak pun pandai masak tapi disebabkan rajin. Dia suka nak tunjukkan kepada orang ramai dan daripada situ orang mula tertarik dengan apa yang dia ni buat konten. Yang dia suka buat konten apa semua. Okey, tetapi yang paling bagusnya adalah kita, kalau kita nak menjadi seorang yang terlibat dengan dunia online sekarang ni, dan dalam masa yang sama kita boleh menjana pendapatan yang sangat lumayan sebenarnya melalui platform digital ini. Kita perlu lihat kepada on demand punya ekonomi, on demand punya produk. Ya, yang mana produk itu dia tidak terkesan pun dengan sekiranya ada krisis ke, ya, sekiranya ada kita baru saja dilanda masih lagi pandemik apa semua, dan kita perlu melihat ataupun mengkaji produk-produk yang sentiasa orang suka, yang sentiasa orang demand. Contohnya macam produk makanan, produk pakaian. Ya? Emas sudah tentu sebab sudah tentu. saya sendiri adalah seorang usahawan emas secara online. Macam mana sambutan dia bila tengok? Itu yang payah nak cerita tu. Bukan payah apa, sebab Tak cukup masa. tak cukup masa. Sebab seronok tau bila saya bercerita tentang online emas online ini. Puan Sheila ada kedai? Saya tak perlu kedai. Itu dia keistimewaan gig ekonomi ni, Yana. Ya, sebab saya tak perlu kedai, saya tak perlu ada staff, overhead saya tak tinggi, saya hanya WFH sahaja. Work from home. Ya, di mana saya sambil saya masak-masak, Order masuk bukan sendiri. order masuk, income. Commission saya masuk. Di samping saya duduk bergelak ketawa dengan anak-anak, saya punya commission sentiasa masuk. Itu yang kita nak, sebab kita dalam masa yang sama kita buat platform online ni kan, kita sudah tentu kita nak supaya masa kita ni tidak terlalu
dipenuhkan sangat dengan aktiviti. Jadi saya sentiasa melihat daripada awal dulu lagi pembabitan saya mencari satu produk, satu platform yang mana saya boleh jana pendapatan yang banyak tetapi dengan masa yang minima, dengan komitmen yang minima. Jadi alhamdulillah sekarang ni saya sudah berkecimpung dalam online punya platform digital emas ini. Walaupun kita panggil dia sebagai emas digital, tetapi sudah tentu ia mesti ada. Emas fizikal tu mesti wujud. Kerana kalau tidak ada emas fizikal tersebut, maka sudah tentu ia tidak boleh dapat pematuhan. Baik. Ni yang orang kata tak kenal maka tak cinta. Maksudnya kalau kita tak tahu tentang era digital ni, kita tak cinta. Tapi kita kena kenal. Macam Puan Sheila kan, okey, suka online tu, tapi pada yang masa yang sama menjana income kan. Macam ni juga dengan segmen Me Time kita hari ni. Mula-mula rasakan macam okey, hanya untuk bersukan, nak riliskan tension, tapi akhirnya menjadi macam mengharumkan nama negara. So nak tahu tentang Me Time kita pada hari ni, kita saksikan VT ni. Hai, Assalamualaikum. Saya Emma Firiana binti Saroji, atlet bowling padang negara. Saya start main bowling padang secara suka-suka. Tapi makin lama minat tu makin menyeronokkan sebab dia rasa macam first dia macam boleh release tension sebenarnya, sebab kalau tengok kan bowling padang ni dia adalah sukan yang orang cakap macam nampak daripada luar slow motion punya sukan, tapi bila kita sendiri yang main, dia punya arousal tu datang, dia punya macam kita boleh release tension lah, sebab bowling padang bukan setakat satu skill je, kita boleh pukul pihak lawan punya bola je dekat situ. Macam sukan lain kita nampak agresif kena lari-lari kan, tapi ni sebenarnya dia banyak bermain dengan minda lah, mental kita lah. Actually kakak saya dulu yang first main bowling padang. Jadi bila saya tengok dia kan, saya macam tertanya, apa yang seronoknya main bowling padang ni saya kata kan. So saya rasa macam apa kata kita try. Bila kita try tu baru dia rasa tau. Mula tu macam bila kita tengok je macam boring, tapi bila kita start main tu dia rasa satu perasaan yang suka nak digambarkan lah sebenarnya. Dia sangat seronok. Seperti yang kita tahu, kalau seorang anggota polis, kita akan stres dengan orang awam, dengan persekitaran luar lah. Kita kena berhadapan dengan masyarakat. Tapi bila main bowling padang ni, kita berlawan dengan diri sendiri. Jadi macam saya dapat release tension dan saya sebenarnya dapat coolkan diri saya bila main bowling padang. Pada mulanya memang kita mengisi masa lapang. Tapi lama kelamaan bila saya join kejohanan, saya try macam-macam level daripada sekolah, daerah, negeri, dan saya terpilih untuk pelapis negara dan sekarang sebagai atlet negara. Jadi dikatakan banyak jugalah kejayaan yang saya capai untuk negara Malaysia. Alhamdulillah kembali lagi bersama dengan kami, dan kami sudah pun di minit-minit yang terakhir, tetapi kami ada lagi perbincangan yang kita nak kongsikan kepada anda, dan ini adalah kita terus kepada cabaran. Kita nak tahu cabaran dan tipsnya. Kalau boleh kongsikan, mungkin penonton di luar masih lagi alah susahnya nak kuasai digital. Anak saya ni belajar guna online pun saya dah pening, nak tolong jawabkan soalan saya pun mengantuk je tengok kan. Ini kan lagi kita nak kuasai ekonomi. Sebut ekonomi pun boleh demam. Jadi mungkin kita boleh simplifikan. Kita nak tahu juga apakah cabaran-cabaran yang wanita di luar hadapi dalam nak menguasai ekonomi dan juga digital kan. So macam mana boleh kongsikan? Ya, cabaran dia memang ada ya. Tak
tak ada yang tak ada cabaran. But I believe wanita cabaran itu boleh diatasi. Ya, sebab wanita kan strong. Wanita boleh atasi segala cabaran. Ya, saya percaya. Cumanya cabaran yang kita selalu hadapi itu mungkin fizikal, handphone yang low punya kelas tu ya, dia tidak mencukupi dia punya specification ya untuk dia. Jadi itu satu cabaran lah, kemampuan untuk membeli barangan-barangan fizikal ni seperti komputer, and then internet coverage kalau tidak berapa laju, that is also one. So they have to move. Dia kena mendapatkan pada satu internet yang lebih stabil lah. Kalau saya sebut nanti saya iklan pula. Internet mana kan. Jadi ikut tempat, ikut kawasan masing-masing. Ikut kawasan, ikut kemampuan. Apa yang mereka nak guna pakai. Seterusnya? Lagi apa lagi cabaran? Inferior. Inferior. Bila digital ni, you di alam maya, selalu kita dah biasa dengan physical papers and you see the physical things there. Tapi ni klik mana perginya klik digits tu ya. So when it's fail, dia dah rasa saya tak nak buat lagi lah. So tak boleh. Tapi macam Puan Selian tadi kata, you learn through mistake. I think that is correct. You buat mistake sekali, you get the best lesson. Not going to do that, then saya akan improve better. Cabaran itu antara seperti yang telah dikongsikan oleh silap pertama is okay. Buat satu lagi. Sekali lagi kan. Sekali Puan Sheila, macam mana tips untuk berjaya ni? Kita nak tahu ni. Kita ada boleh share ringkas. Betul sangat Datin Sri tadi ya. Pelajaran terbaik adalah kita belajar melalui kesilapan kita. Ramai sebenarnya yang di bawah bimbingan saya yang mereka dah tersilap lah Puan Sheila, tersilap lah begini-begini. Tak apa, kesilapan tu yang membolehkan kita lagi lebih ingat tau, supaya kita lebih berhati-hati selepas ni. Jadi sebenarnya dari segi cabaran tu tadi kan Yana, cabaran terbesar yang saya lihat di kalangan wanita ni adalah mereka bila dengar saja tentang digital, tentang online, mereka terus menolak. Dah takut. Dah takut dah. Dia rasa macam alah, saya tak biasalah, saya tak berapa suka sebab saya memang tahu yang saya ni tidak berapa tahu tentang bagaimana nak menguasai online, menguasai digital ini. Jadi saya kata tak mengapa. Yang penting kita harus tahu bagaimana cara untuk kita nak mengatasi. Dan kita kena berani. Ya, kita kena berani. Sudah tentu. Apa-apa pun kita memang kena depani dengan keberanian kita sendirilah. Jadi antaranya adalah mereka ini saya sarankan mereka berkolaborasi dengan anak-anak mereka. Sebab itulah kita kena mencuba ni, tu. Anak-anak ni mereka terror sistem. Kita ni orang yang dah berpengalaman, ada pengalaman luas, ada rakan-rakan yang ramai, ada network yang ramai kan. Jadi kolaborasi tu sangat penting. Baik, kita dah dapat keyword kolaborasi. Itulah ni kita kena cuba dan jangan berputus asa. Kalau salah tu dia adalah sesi pembelajaran untuk kita kan. Nak masuk ke era globalisasi ni, ke era digital, anak-anak kita. Betul. Baik, kita nak ucapkan terima kasih atas tips-tips yang diberikan, perkongsian daripada Datin Sri dan juga Puan Sheila. Dan jangan lupa para penonton, kita kena berkolaborasi dengan anak-anak muda dan jangan takut untuk cuba sesuatu. Kalau jatuh, bangun balik, belajar daripada kesilapan. Dan seterusnya, sokonglah kami dalam Iris Wanita. Teruskan menonton kami pada minggu hadapan dengan topik-topik yang sangat menarik. Baiklah, kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.